melihat dan berkongsi sedikit maklumat yang terdapat dalam muzium. Tapi sebelum saya masuk, saya akan memberitahu tentang sedikit maklumat tentang muzium ini. Muzium ini ialah Muzium Pengurusan UEM di Kedah. Muzium ini berdekatan dengan Jabatan Chancellor dan Dataran Perdana di UEM. Bahagian ini merupakan bahagian pertama selepas masuki pintu masuk Muzium UM. Terdapat 7 maklumat penting yang berlainan. Yang pertama adalah Balai Polis Sintok yang berfungsi pada tahun 1946, namun tiada cacatan rasmi pembinaan dan penubuhannya. Balai Polis Sintok ini berfungsi untuk menghalang gerakan Malayan People Anti-Japanese Army dan pernah dibakar oleh pihak PKM. Ini merupakan hutan pelantaran tempat penadahan air yang kaya dengan flora dan fauna. Kebiasaannya, masyarakat Cina merupakan pekerja pelombong di Bitik Timah yang dibawa masuk oleh pelombong di sekitar Bukit Kaci. Kawasan ini pernah digezet pada tahun 1948 akibat keganasan PKM. Sintok dikenali sebagai akar berluru atau akar sintok dan merupakan tumbuhan liar di kawasan hutan-hutan tropika. Pokok ini merupakan banyak khasiat dan boleh digunakan dalam pembuatan produk seperti sabun. Ini merupakan maklumat yang berkaitan dengan pelombongan yang pernah berlaku di kawasan Sintok. Okey, ini merupakan tentang maklumat keganasan komunis di Sintok dan selain itu juga di sini dipampirkan komuniti pokok Sintok dan fungsi pokok Sintok itu dalam pembuatan produk. Kerja pembinaan kampus induk dimulakan pada 8 Januari 1989 dan menelan belanja sebanyak RM580 juta. Muzium Pengurusan UEM pula dirasmikan pada 16 Ogos 2018. Di sini kita boleh lihat plan keseluruhan UEM, juga ada pencapaian dan anugerah. Di sini merupakan paparan tokoh-tokoh penubuhan UEM dan juga ada koleksi jumlah penulis UEM dan juga lightbox yang memaparkan logo universiti. Kita juga boleh lihat rupa bentuknya, bentuk perisai seakan-akan mata pena. Juga ada Cokma University yang berkonsepkan kecergasan dan kedinamikan melaksanakan aktiviti-aktiviti UEM serta maksud untuk setiap bentuk pada Cokma. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Saya akan menjelaskan tentang pengurusan. Pengurusan merupakan satu konsep dan idea yang dibentuk dalam sesebuah organisasi dari segi mereka melaksanakan dan menetapkan objektif mereka. Tahukah anda, terdapat 49 orang tokoh yang terlibat di dalam dunia pengurusan yang dipamerkan di sini. Di antaranya ialah bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdul Razak bin Hussein, Confucius, Robert Owen dan selain mereka. Terdapat 3 era pengurusan iaitu pengurusan klasik, neoklasik dan moden. Untuk pengurusan klasik, pada zaman terdahulu dikaitkan dengan sistem pentadbiran dan kaedah pemerintahan. Jadi mereka dapat menguruskan perbendaharaan dan mengawal hasil negara. Antara tokoh-tokoh yang terlibat ialah Sun Tzu yang merupakan penulis buku The Art of War. Hammurabi merupakan tokoh yang mengeluarkan 282 Kod Undang-Undang. Confucius merupakan tokoh yang mencadangkan pejabat kerajaan menilai individu berdasarkan merit. Dan Chanakya Kautilya yang merupakan negarawan terbesar di India. Di bahagian pameran ini pula dapat kita lihat contoh jam dinding daripada Monte Clock Company yang dihasilkan di Jerman sekitar tahun 1930. Selain itu, telefon Oki antik yang unik ini dihasilkan daripada bahan plastik dan tembaga hasil sumbangan Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Dato Dr. Awang Had Saleh.
Di sini pula merupakan sempua dan peralatan yang lain yang digunakan dalam kalangan tradisi lama orang Cina digunakan dalam pembelajaran pada tahun 1990-an hasil sumbangan daripada Dr. Muhammad Kasri bin Saidun. Mesin jahit jenama Fiddles London adalah antara mesin jahit terawal buatan Inggeris yang terkenal pada penghujung abad ke-19 Masihi. Ianya telah diperolehi oleh mantan Naib Chancellor UUM, Profesor Dato' Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak di Northcote Road Antiques Market, London pada Jun 2017. Kamera Polaroid telah wujud sejak abad ke-19 yang berfungsi untuk mencetak gambar secara terus. Selain daripada mesin kira yang digunakan dalam dekad awal 1960-an, telefon mudah alih pula digunakan di dalam kenderaan sekitar awal tahun 1980-an. Tahukah anda, pengurusan neoklasik merupakan kesinambungan daripada teori pengurusan klasik, iaitu memfokuskan kepada gelagat manusia, iaitu tenaga kerja dalam sesebuah organisasi. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengurusan neoklasik adalah Adam Smith, Robert Owen, Charles Babbage dan juga lain-lain. Di sini juga terdapat pameran barangan kelengkapan untuk para jemaah yang akan mengerjakan ibadah haji. Ianya disediakan oleh pihak lembaga tabung haji dan juga beberapa barangan yang ditaja oleh syarikat korporat. Pengurusan moden merupakan era 1960-an sehingga kini. Tiga aliran utama yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif, sistem dan kontingensi. Merupakan kesinambungan daripada teori pengurusan neoklasik, iaitu lebih tertumpu kepada gelagat manusia dan produktiviti. Antara tokoh yang terlibat dalam pengurusan moden ini ialah Abraham Maslow yang merupakan pencipta kepada teori hierarki keperluan Maslow, dan Joseph Juran merupakan seorang jurutera dan pakar perunding bidang pengurusan. Tokoh yang terlibat dalam pengurusan Islam ialah Al-Mawardi, Al-Farabi, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Ini adalah pakaian kerabat di Raja Kedah ketika belajar di Bangkok, Thailand. Di bahagian bawah ini pula dapat kita lihat tepak sirih dan bekas pinang yang menjadi adat istiadat golongan bangsawan Melayu. Di sini adalah koleksi Tengkolok Agong yang merupakan sebahagian daripada pakaian kebesaran Melayu. Tengkolok Kedah Darul Aman dengan ikatan asas susun sirih ini adalah merupakan contoh ikatan negeri Kedah yang dipakai oleh Laksamana. Tengkolok Perak Darul Rizwan yang dipakai hulu khas bagi Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Manakala bagi Tengkolok Selangor Darul Ehsan, Pahang Darul Makmur dan Terengganu Darul Iman adalah merupakan pakaian rasmi bagi Duli Yang Maha Mulia Sultan negeri masing-masing. Kedah Darul Aman mempunyai pakaian seragam rasmi bagi pegawai-pegawai tadbir. Di sini merupakan pakaian baru yang digunakan bermula tahun 1980 sehingga sekarang. Kita sebenarnya sudah berada di ruang pameran yang terakhir di dalam museum ini. Jadi, saya ingin bertanya pendapat atau perasaan dari seorang pelawat yang pernah melawat museum ini. Cik, boleh saya tahu namanya, Cik? Okey, nama saya boleh panggil Irma aja. Okey, ada apa ya? Saya ada dua soalan. Pertama, ruang pameran yang manakah yang paling memberi kesan yang mendalam terhadap diri anda? Okey, bagi saya dekat museum ni, ruang pameran yang paling bagi kesan kepada saya adalah di bahagian pengurusan Islam. Sebagai umat Islam, saya mestilah akan terkesan dengan bahagian tersebut. Pameran tersebut ada mempamerkan tentang kematian dan juga tentang perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh Islam yang terdahulu kala. Kita kan umat Islam, jadi sekarang pun dah dunia akhir zaman. Jadi perkara itu sangat memberi kesan kepada saya. Okey, soalan kedua, adakah anda akan mengajak rakan-rakan anda untuk melawat museum ini? Okey, bagi saya museum sangat menarik. Jadi saya akan mengajak rakan-rakan saya untuk datang ke museum ini. Sebab kat museum ni ada banyak pameran-pameran yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan orang-orang yang datang ke sini. Okey, terima kasih. Jadi, kesimpulannya banyak sebenarnya pengetahuan sejarah yang boleh kita peroleh dari museum ini. Jadi, harapan saya adalah generasi kini akan menjaga khazanah tanah air
agar generasi masa depan juga dapat merasai pengalaman yang kita peroleh sekarang ini dan juga dapat meningkatkan lagi semangat nasionalisme sebagai